Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak bincang bab yang pertama, ubahan. So untuk tajuk ubahan, pelajar akan belajar tiga jenis ubahan lah. So kita ada ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung. Okey, untuk ubahan langsung ni dia ada 14 contoh 14 contoh. So cikgu akan bincang 7. Part yang pertama 1 hingga 7, part yang kedua 8 hingga 14 untuk ubahan langsung. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama. Okay, untuk contoh yang pertama, kita tengok dulu ubahan langsung. Ubahan langsung ni menerangkan perkaitan antara dua pemboleh ubah. Okey, dia ada dua pemboleh ubah. Okey, dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah bertambah. So, pemboleh ubah Y ni bertambah, maka X juga bertambah. Dia mudah Y bertambah, X bertambah. Kalau Y berkurang, X pun berkurang. Okey, hubungan ini juga ditulis sebagai Y berubah secara langsung kepada X. So, Y berubah secara langsung kepada X. Ini simbol berubah secara langsung lah. Okey, so kita jadikan dia sama dengan Y sama dengan KX. K ini adalah pemala lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung. So, dah ada perkataan ni, berubah secara langsung dengan bilangan jam. Okey, gaji berubah secara langsung kepada bilangan jam. Dia bekerja, nyatakan perubahan pada, so kita ada tiga keadaan lah. Okey, maksudnya kalau cikgu tulis gaji, so gaji berubah secara langsung dengan jam. Okey, ataupun gaji sama dengan K jam lah. Okey, so bila berubah secara langsung pelajar kena tahu so gaji dekat sini dia mudah je. Kalau gaji naik, jam dia pun naik juga. Okey, itu maksud berubah secara langsung. Ataupun kalau gaji menurun, gaji turun, okey, jam pun turun juga. Okey, jam turun juga cikgu guna simbol je. Okey, contoh yang pertama tu kita tengok. Jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Okey, jam bertambah 2 kali ganda. Jam ni bertambah 2 kali ganda. Okey, bila jam berubah 2 kali ganda, automatik gaji pun sama juga. Gaji bertambah 2 kali ganda. Mudah je jawapan dia. So, kalau kat sini, jam bertambah 2 kali ganda, gaji bertambah 2 kali ganda. So, ni jawapan dia lah. Gaji bertambah 2 kali ganda. Okey, so settle yang pertama. Okey, yang kedua kita tengok. Yang kedua, buat warna hijau. Jika gaji, jumlah gaji, dia nak jumlah gaji jika bilangan jam kurang sebanyak 40%. So, jam ni kurang 40%. Okey, automatik gaji pun kurang juga. Gaji kurang 40%. Mudah je. Gaji ni jawapan dia. Gaji kurang 40%. Okey, lagi satu. Yang ketiga. Okey, bilangan jam. Nyatakan perubahan bilangan jam jika gaji yang diterima separuh daripada gaji asal. So, ni gaji, ni jam. Okey, so sekarang ni gaji dia separuh daripada gaji asal. So, buat warna biru
So, gaji separuh daripada gaji asal. Okey, kalau gaji separuh pada gaji asal, jam pun sama juga. Jam separuh dari jam asal. Ini mudah je. Okey, gaji tinggi, jam pun tinggi lah. Kalau gaji rendah, jam pun rendah. Okey, settle. Contoh yang pertama, mudah sangat-sangat ni. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, so ni daripada buku teks lah. Bagi suatu ubahan langsung, Y berubah secara langsung. So, dia ada perkataan ni, berubah secara langsung. So, Y berubah secara langsung kepada X. Ataupun Y sama dengan KX. So, dekat sini dia kata hubungan ubahan. Yang ni hubungan ubahan lah. So, yang ni kalau dalam bentuk persamaan. So, kita letak K lah. K ni ialah pemala. Pemala. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, kalau pelajar rujuk di dalam buku teks, dia adalah dalam bentuk jadual lah. So, cikgu ringkaskan supaya pelajar mudah faham. Okey, sebuah kereta mainan bergerak daripada keadaan pegun. Maksudnya kereta tu dalam keadaan pegun lah, berhenti. Okey, jarak yang dilalui oleh kereta mainan ialah Y. So, jarak dia ialah Y lah. Okey, kat sini. Okey, berubah dengan masa T. T ni ialah masa, seperti ditunjukkan dalam jadual. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan T atau T kuasa 2. Seterusnya, tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. Okay, kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama. Jarak yang dilalui oleh kereta mainan Y berubah dengan masa T. Okey, Y berubah secara langsung dengan T. Kita buat dulu yang pertama ni dulu. Okey, Y berubah secara langsung kepada T. Okey, tadi cikgu dah cerita Y sama dengan KT, jadikan dia persamaan. Okey, so kita ambil yang pertama dulu. Okey, T dia ialah 2, Y dia ialah 14. Okey, so kita gantikan. Y dia 14 sama dengan K, T dia ialah 2. So, 2 bawa pergi 11. Okey, sama dengan 14 bahagi 2. So, kita dapat K dia 7. Pemala dia 7. Okey, kalau yang kedua. Kita buat yang kedua terus. T kuasa 2. Maksudnya, Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. So, kita ambil yang pertama juga. Y dia 14. Okey, sama dengan K, T dia adalah 2. So, 2 kuasa 2 lah. So, 2 kuasa 2, 4. So, K sama dengan 14 bahagi dengan 4. So, dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. So, akan dapat K dia 3.5. Okey, settle untuk yang pertama. Okey, untuk data yang pertama. Okey, kita buat data yang kedua pula. Okey, data yang kedua kita ambil yang ni lah. 4 dengan 28. So, Y berubah secara langsung dengan T. Y sama dengan KT. So, Y dia berapa? 28. Okey, T dia berapa? 4. So, 4 bawa pergi 11. So, K sama dengan 28 bahagi 4. So, kita akan dapat 7. K dia 7. Okey. Untuk yang kedua, Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Okey, Y sama dengan KT kuasa 2. So, Y dia berapa? 28. Sama dengan K dia, kita nak cari T dia, T square. So, 4 kuasa 2 lah. 4 kuasa 2, so kita dapat 16. So, 28 bahagi dengan 16. So, kita akan dapat 1.75. 75 sama dengan K. Okey. So, daripada dua data ni, dia sebenarnya kita kena kira semua data lah. 3 data. Kita nak confirm. Okey, adakah Y berubah secara langsung
soalan dia ya. Tuliskan hubungan tersebut dalam bentuk ubahan. So kita tengok dulu. Kita tengok yang pertama, cikgu buat warna biru. So kalau berubah secara langsung ni pelajar, berubah secara langsung, so nilai K dia ni adalah sama. K itu adalah sama. Jadi jawapan yang kita boleh buat, Y berkadar langsung dengan T. So ni jawapan dia lah. Okey, so settle. So untuk yang Y berkadar langsung dengan T kuasa 2 tu, kita tengok jawapan dia tak sama. K dia ni tak sama. Yang ni 3.5, yang ni 1.75. Jadi Y tidak berubah secara langsung lah. Y tidak berubah secara langsung. Langsung kepada T kuasa 2 lah. Okey. Sebab apa? Sebab nilai K dia tak sama. K tidak sama. Sudah sangat-sangat Okey. So pelajar boleh rujuk buku teks juga daripada, dan boleh rujuk video cikgu lah untuk memudahkan pemahaman pelajar. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga dengan melukis graf Y melawan X. So Y melawan X, kalau kita lukis gambar macam ni lah, ni Y, yang ni X lah. Y melawan X Okey, tentukan sama ada Y berubah secara langsung atau tidak. Secara langsung atau tidak. So kalau secara langsung ni daripada data graf Okey, so daripada data yang kita dapat ni, kita buat graf lah. Okey, so bila dia buat graf, data dia straight macam ni Dia straight. So garis lurus tidak melalui asalan. So bila tidak lalu asalan, Y tidak berubah secara langsung lah. Okey, kalau Y berubah secara langsung, mesti mula dengan kosong macam ni. Dia straight macam tu. Okey, kalau dia atas sikit macam ni, dia bukan berubah secara langsung lah. Okey, Y meningkat secara linear kepada X. Yang ni bukan berubah secara langsung. So graf ni tidaklah. Tidak. So kalau daripada data yang kedua, okey, data yang kedua ni, bila kita plot 28, so 28, 3, 18, 4, 32, so kita dapat straight. Dia bermula daripada kosong. So bila bermula daripada kosong, minta maaf pelajar, bila bermula daripada kosong, Y berubah secara langsung kepada X. Mudah sangat-sangat. Okey, settle contoh yang ketiga. Okey, kita pergi kepada contoh yang keempat. Okey, diberi M 0.8, N sama dengan 0.125. Ungkapkan M dalam sebutan N. So dia nak ungkapkan M dalam sebutan M. M berubah secara langsung kepada N. So kita tulis M berubah secara langsung dengan N. So M sama dengan KN. Okey, so M dia dah ada. 0.8 sama dengan KN dia 0.125. So kita nak cari nilai K kat sini. Nilai yang ada ni bawa pergi sebelah. So 0.8 bahagi dengan 0.125. Okey, so pelajar akan dapat jawapan dia. Sekejap cikgu tekan kalkulator. Okey, kita dapat 6.4. So K ni 6.4. Okey, jadi ungkapkan M dalam sebutan N. So kita salin balik kita salin balik yang asal ni. Ni salin balik yang asal. So M sama dengan K dia berapa? 6.4 N. So 6.4 sorry. 6.4 N. So settle untuk soalan yang pertama lah. Okey, kalau yang B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N.
N. Ataupun M sama dengan K punca kuasa 3N. So, M tu kita masukkan M tadi daripada soalan tadi. M tu ialah 0.8. Sama dengan K. Okey, punca kuasa 3 0.125. 0.125. So dekat sini jadi bawa pergi sebelah. So kita cari nilai K 0.8 bahagi dengan punca kuasa 3 0.125. So sama dengan, cikgu keluarkan kalkulator cikgu dah. So 0.8 per dengan punca kuasa 3 kat sini pelajar tengok ada merah tu, shift. Okey, punca kuasa 3 0.125. So pelajar akan dapat 1.6. So K dia 1.6. So kita ungkapkan M dalam sebutan M. So M sama dengan K dia berapa? 1.6. Okey, punca kuasa 3N. So ni adalah jawapan dia. Mudah sangat-sangat. Okey, so settle. Contoh yang keempat. Okey, kita pergi kepada contoh yang kelima. Pemanjangan spring. Okey, X berubah secara langsung. So, X berubah secara langsung dengan jisim pemberat W gram. Okey, maksudnya kalau kita tulis X berubah secara langsung dengan W. Okey, ataupun X sama dengan KW. Itu statement yang pertama tu ke atas. Okey, diberi bahawa pemanjangan spring. So, pemanjangan spring 3 cm. 3 cm ni pemanjangan spring X lah. So, 3. Sama dengan K. Okey, diletakkan pemberat sebanyak 200 gram. So, 200 gram. Okey, so cari nilai K. So, 3 bahagi dengan 200. So, kata cikgu, okey. 3 bahagi dengan 200. So, pelajar akan dapat 0.015. Okey, 0.015. Okey, ungkapkan X dalam sebutan W. So, kita salin balik yang asal ni lah. Yang asal ni pelajar, jangan lupa yang asal ni kita gantikan K. So, X sama dengan 0.015 W. X dalam sebutan W. Okey, settle contoh yang kelima. Kita pergi kepada contoh yang keenam. Kaedah yang sama pelajar, kaedah yang sama. So, diberi Y berubah secara langsung kepada X. Y berubah secara langsung kepada X. Maksudnya Y berubah secara langsung kepada X. Okay, Y sama dengan KX. Okey, jika Y 0.014 sama dengan K, X dia 0.2. So, K sama dengan 0.14 bahagi dengan 0.2. So, dekat sini pelajar akan dapat 0.7 lah. So, K ni 0.7. So, bila kita dah dapat nilai K ni 0.7, kalau kita buat, kita ambil daripada asal dekat sini. So, kita tulis balik So, Y sama dengan 0.7X. Okey, so settle yang pertama ni. Okey, bila dah dapat dekat sini. So, soalan dia tanya A tu, hitung nilai Y apabila X tu 5. Okey, cikgu buat yang warna kuning ni Hitung Y apabila X sama dengan 5. So, X tu 5. So, kita ambil balik persamaan yang kita dapat tadi. Y sama dengan 0.7, X tu 5. Okey, so dekat sini pelajar tahulah 0.7 darab dengan 5. So, 0.3.5. So, nilai Y kita dapat 3.5. Baru kita settle.
Okey, first kali cari nilai K dulu. Masuk balik dalam persamaan, baru boleh kita jawab. Okey, sama juga macam soalan yang kedua ni. So, kita dah dapat persamaan yang asal basic yang atas tadi. Y yang ni Okay, Y sama dengan 0.7x. So, soalan ni nak cari X apabila Y 0.875. So, Y 0.875 sama dengan 0.7x. So, 0.7 bawa pergi sebelah. Bagi 0.7x. So, dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator lah. So, kita dapat nilai X dia. 0.875 bahagi dengan 0.7. So, dekat sini pelajar akan dapat 1.25. So, X 1.225. So, settle. Okey, dan kita akan pergi kepada soalan yang terakhir ya, contoh yang terakhir. Dia sebenarnya ada 14 contoh Jadi cikgu buat 7 contoh untuk part yang pertama lah. Okey. Luas L satu semi bulatan, separuh bulatan lah, berubah secara langsung dengan kuasa 2 perimeter dia. Okey, so perimeter ni adalah D ni perimeter. Okey, berubah secara langsung maksudnya L berubah secara langsung dengan kuasa 2, bukan kuasa 2 apa ni? Kuasa 2 diameter. Okey, bukan perimeter diameter. Okey, maksudnya diameter kuasa 2 lah. Kuasa 2 diameter ataupun L sama dengan K di 2. Okey, diberi luas semi bulatan ialah 3.8. So, luas dia 3.8. Maksudnya L dia lah 3.08 sama dengan K apabila diameternya 2.8 cm. So, 2.8 kuasa 2 dekat situ. So, dekat sini kalau kita tekan kuasa 2 2.8 kuasa 2. 2.8 kuasa 2. So, pelajar akan dapat 7.84 lah. Okey, 7.84. 3.08. So, K sama dengan 3.08 bahagi dengan 7.84. So, kita akan dapat K dia. Sekejap cikgu tekan kalkulator. 3.08 bahagi dengan 7.84. So, pelajar akan dapat 0.39. Okey, betul tak ni? So, cikgu confirm lagi sekali. Okey, so 0.39. 0.39. Okey, so settle. K ni dah settle ataupun kita salin balik persamaan asal ni. So, L sama dengan 0.39 D kuasa 2. Okey, untuk soalan yang kedua dia, hitung nilai D apabila L 19.25. Okey, so cikgu buat L dia 19.25. So, 19.25 sama dengan 0.39 D kuasa 2. So, yang ni bawa di sebelah lah. 19.25 bahagi dengan 0.39 sama dengan D kuasa 2. So, dekat sini kita boleh kira lah. Okey. So, 19.25 bahagi dengan 0.39. So, pelajar akan dapat 49 lah. 49.36 49.36 sama dengan D kuasa 2. So, nak cari D kuasa 2 bawa pergi sebelah punca lah. 49.36. So, kita boleh tekan kalkulator. Punca 49.36. So, kita akan dapat 7.0 lah. Okey, maksudnya diameter dia ialah 7. Okey, so settle 7 contoh untuk
ubahan langsung. So boleh like, komen dan subscribe di channel cikgu dah. Okey, dan boleh komen di ruang komen di YouTube. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih semua. Selamat menonton. Assalamualaikum.